akan discuss topik 4.2, deviation from Mendelian inheritance. Okay, so saya akan share saya punya screen. Tutorial dah masuk ke 4.2? Siapa yang dah masuk angkat tangan? 4.2. Deviation from Mendelian inheritance. Siapa dah masuk angkat tangan? Tak masuk ke? Oh, ada yang dah masuk. Bagus. Okay, so ni macam awak boleh tangkap lah apa yang saya nak cerita kan. Okay, alright. So saya akan share screen saya. Sebentar. Screen. Okay. So, dah lama tak jumpa awak ni sebenarnya. Okay, sebab kita last week kita cuti kan. Lama dah tak jumpa. Okay, so untuk 4.2 deviation from Mendelian inheritance, these are the learning objective. Okay, explain briefly type of inheritance that deviate from Mendelian. Okay, kita ada codominant alleles, incomplete dominant alleles, multiple alleles, linked gene, sex linked gene and polygene. So kita ada 6. So awak kena tahu dalam 6 ni. Okay, codominant alleles, incomplete dominant allele, multiple allele, polygenes, linked gene, sex linked gene. Yang paling favorite adalah linked gene. Okay, linked gene adalah yang paling favorite. Okay, so apa yang kita akan tengok pada codominant, okay, construct a genetic diagram to show codominant allele using human MN blood group and include phenotypic ratio and genotypic ratio 1:1. Okay, and then incomplete dominant allele, construct a genetic diagram to show incomplete dominant alleles and include phenotypic ratio and genotypic ratio. Multiple allele, construct genetic diagram to show multiple allele using human ABO blood group. Polygene, explain polygene inheritance using human skin color. Linked gene, illustrate the effect of linked gene with crossing over on the dihybrid test cross ratio. So saya buat star, soalan ni popular. Sex linked gene, construct genetic diagram to show sex linked gene using hemophilia. Apa itu hemophilia? Siapa-siapa boleh beritahu tak apa itu hemophilia? Hemophilia tak naklah buat star. Tak famous sangat. Apa hemophilia? Apa itu hemophilia? Blood clotting tak berfungsi. Apa dia? Blood dia tak berfungsi. Kan Atika awak cakap macam tu kan? Blood clotting. Blood clotting, sorry. Blood clotting dia tak berfungsi. Okay, maksudnya saya rephrase balik. Okay, dia punya blood tak ada clotting factor. Okay, maksudnya bila dia injured, dia boleh berdarah, darah dia susah nak clot. Okay, susah nak clot, susah nak clot apa? Beku kan? Susah nak membeku. Beku ke? Clot apa? Clotting apa? Beku. Beku, thank you Hafizata. Okay, beku. So bila dia susah nak beku, so siapa yang ada hemophilia ni, dia kalau injured, worst boleh jadi adalah dia boleh mati. Okay, so macam bahaya. Especially kalau lelaki ada hemophilia, lelaki senang. Bukan lelaki, maksudnya lelaki ni tend to be inherited macam colorblind, hemophilia, kan? Ada siapa-siapa tak colorblind dalam lecture ni? Angkat tangan, ada tak siapa-siapa colorblind? Tak ada. Oh, bagus. Okay, bukan bagus, maksudnya Alhamdulillah sihat. Okay, Alhamdulillah okay, tak ada colorblind. Okay, kita tengok dulu codominant allele. Co maksudnya adalah dua-dua. Okay, codominant. So, codominant maksudnya dua-dua adalah dominant. Okay, both alleles are dominant, are fully equally expressed in phenotype of heterozygous. Okay, both alleles are dominant, are fully equally expressed in phenotype of heterozygous. For examples, human MN blood group. Okay, kita ada 3 blood groups, MN dengan MN. Kalau individu tu dia ada homozygous for allele M, dia adalah M individual. Kalau individu tu ada homozygous for allele N, kita cakap N individu, N blood group. Tapi katakanlah dia heterozygous, kita tak cakap dia blood group M ataupun blood group N. Kita cakap dia adalah blood group MN. Okay. Phenotypic ratio, kalau bila kita buat crossing, dapatlah F2 1, 2, 1. Contohnya yang ini.
Okay, ini adalah contoh dalam kita punya silibus, cara tulis adalah MN. Ada sesetengah buku, kalau awak tengok buku, mungkin ada buku lokal lah. Sebab tu kalau saya tak prefer guna buku lokal. Okay, ada mungkin tulis macam ni, L, M kot, macam ni. Okay, kita tak guna macam ni kita guna yang macam ni untuk M, and N pun samalah. Okay, kita tak tulis huruf L tu. Ikut pada silibus kita. Alright. Kalau incomplete dominant allele, incomplete maksudnya dia tak dominant. Okay, dia tak lengkap. Dominant dia tak lengkap. Okay, so bila kita tengok definition, one neither of the two different alleles is completely dominant over the other. Okay, apabila dua different allele, okay, putih contohnya dengan merah, dia tak dominant over each other. Okay, this condition is recognized when the heterozygote expressing an intermediate phenotype. Okay, so bila dia crossing together, dapatlah phenotype dia, color dia tengah-tengah. Intermediate phenotype ni maksudnya dia punya, contoh kalau tengok color lah. Okay, color dia yang tengah-tengah, intermediate. Okay, for example, if we mix white and red, okay, we get the intermediate phenotype which is pink color. Okay, contoh apa? Siapa yang dah belajar, dah angkat tangan tadi, apa contoh incomplete dominant allele? Siapa boleh beritahu tak? Snapdragon. Snapdragon. Okay, Snapdragon flower. Okay, Snapdragon flower. Okay, Snapdragon flower adalah contoh. Bagus, siapa kita tahu jawapan lagi? Bagus. Okay, alright. Ini adalah Snapdragon. Ini bukan Snapdragon. Ini Snapdragon ke? Tak sure. Saya rasa Snapdragon dia, ni mungkin spesies lain lah kot. Ada yang lagi cantik, bukan cantik. Ada yang lagi manjang, and then dia macam duster dekat sekolah-sekolah tu. Macam mana kayu duster yang macam bula ayam tu. Dia macam tu. Okay, dia macam bula ayam, lawa lah. Okay, example flower colour in Antherinum species ataupun Snapdragon. Flower colour ni is controlled by two allele. Allele for red flower is CR besar. Allele for white flower is CW kecil. Okay, genotype for red Snapdragon adalah CR. Genotype for white Snapdragon adalah CW. Okay. So when red Snapdragon, genotype for pink color CRCW, genotype for pink Snapdragon adalah CRCW. Kalau when red Snapdragon CR are crossed with white Snapdragon CW, all F1 have pink flower. Okay, sama juga saya cakap tadi, ada sesetengah buku mungkin dia akan tulis white Snapdragon ni dia akan tulis CR kecil. Salah kita ikut Campbell dia tulis macam ni. Okay, so kita tulis macam ni. So bila red Snapdragons cross with white Snapdragons, dapatlah pink flower. Okay, contohnya ini adalah genetic diagram dia. Okay, ini saya cakap tu Okay, dia punya flower yang macam bula ayam tu. So red cross dengan white, dapatlah gamete CRCW. We cross it together, dapatlah F1 genotype. Adalah. Saya cek balik lagi ni dekat batas. Dia batas tutup dengan koran ni. Oh ya kan? Ambil sana. Cak borang dah ni. 50 sen. Okay, alright. Betul. Okay. After one. Okay, sorry interruption. Okay, F1 genotype CRCW, pink. Okay, dia punya phenotype adalah pink. So bila kita buat self cross maksudnya F1 kahwin dengan F1. So bila kita buat self cross, CRCW, turunkan, gamete bulatkan, cross it together, dapatlah F2 genotype CRCW, CW. So bila awak buat genotype, tulis juga phenotype.
then tulis genotypic ratio, tulis phenotypic ratio. So kalau awak tengok dia punya phenotypic ratio dengan genotypic ratio dia adalah 1:1. So 1:1 ni dah tak follow Mendel law. Okay, tak follow dah Mendel law. Mendel cakap kalau monohybrid ratio dia berapa? Kalau monohybrid ratio berapa untuk F2? Self cross. Berapa ratio? Kanak-kanak? Kanak-kanak anda ada di situ ke? Guys, ratio monohybrid untuk F2 phenotype, F2 ratio after self cross. Berapa Sarah? 9. 9 mono satu karakter sahaja. 3 to 1. 3 to 1. 3 to 1. Thank you Engku. Thank you. Kasih. Sedap nama. Kasih. Okay. Alright. 3 to 1. Okay. Soalan simple saja saya tanya. Okay. Multiple allele. Multiple allele. Okay. Condition when 3 or more alleles determine the phenotype for a character of single gene. Okay. Maksudnya kita ada 3 atau lebih daripada 3. Dia 3 atau lebih daripada 3 allele akan menentukan satu phenotype for a character of single gene. Contohnya yang kita belajar adalah human ABO blood group. Siapa blood group A? Siapa blood group A? Angkat tangan. Tahu tak? Siapa yang tahu? Okey, kita tengok. Oh, Mariam seorang je ke? Okey, Mariam lagi. Mariam dengan Wan Najma blood group A. Okey, blood group B siapa? Blood group B. Hadis Najwa. Saya pun blood group B. Okay, saya dengan Hanis Najwa je. Ezril Hasif, blood group B. Okay. Blood group AB. Siapa? Siapa tahu dia adalah blood group AB? Tak ada, tak tahu. Okay, blood group O. Universal donor. Wow, ramai. Wow. Blood group O, nice. Okay, universal donor. Bagus. Nabila pun cakap dia blood group apa? Blood group O, yes. Okay, ramai blood group O. Nanti kalau ada HCP ada buat program derma darah, nanti awak dermalah darah. Bukan untuk blood group O je, A, B, ABO. Okay, ya itu nanti dapat markah koko. SEM 2 kot, SEM 1 tak adalah. Awak tak boleh balik lagi kan? Awak tak boleh balik lagi kan? Ada dengar cerita tak? Kan? Awak tak boleh balik sini lagi kan? Tak balik lagi kan? Sampai tahun depan kan? Tak boleh. Okay, nice. Bukan nice maksudnya saya suka awak tak balik. Tak. Duduklah rumah. Okay. Kalau awak selesa kat rumah, tak apa. Duduk rumah. Saya pun suka. Nak pergi sana. Ha? Nak Apa pergi dia? sana. Nak pergi sini? Kenapa? Saya suka duduk rumah. Dia ada tim rumah, dia ada tim college. Sebab yelah kadang-kadang rumah tak kondusif. Kadang kalau kat college tu lagi boleh bincang dengan kawan, okay, boleh jumpa kawan, boleh macam bukan kopi lah tapi buat tutorial sama-sama, contoh pergi library. Harapnya nanti awak tak menyesal lah. Okay, datang college nanti pada SEM 2 nanti. SEM 2. Lagi berapa bulan je? Sekarang dah bulan 9. Bulan 1 nanti awak datang. Okay. A blood individual, so ini adalah genotype untuk A blood individual, IAIA, IARO. B blood individual genotype, IBIB, IBIO. AB blood individual genotype, IAIB. O blood individual genotype, IOIO ataupun II. So IO is a recessive allele while IA and IB are both dominant allele. So saya nak tanyalah kan, katakanlah seorang ni, contoh saya letak nama Hermione. Hermione dia punya blood group adalah A. Ron blood group dia B. Anak dia O. Logik tak? Boleh tak dapat anak dia O? Boleh tak? Logik. Kenapa logik Ain? Tak lagi. AO dah ada, BO ada. Okay. Alright.
Tak logik, siapa cakap tak logik tadi? Logik. Okay, itulah pentingnya science education. Okay, dia logik lah sebab katakanlah dia A blood individuals. So mungkin dia punya genotype adalah IAIO. B blood individuals mungkin dia punya genotype IBIO. IO adalah recessive allele. So sebab itulah kalau dia punya genotype IBIO, kita tak cakap dia sebagai BO blood group ataupun O blood group. Kita akan cakap dia sebagai B blood group. Okay, so bila IAIO, IBIO, possible lah dapat anak IOIO. Okay, possible. Okay, saya pernah baca satu paper ni. Saya cerita kat kelas awak ke tak? Saya pernah kelas lain kot. Ada satu keratan akhbar ni, keratan newspaper ni, dia cakap dia nak ceraikan wife dia sebab dia punya anak tak sama blood group macam dia. Wife dia blood group A, dia blood group B, anak dia blood group O. So blood group lain, dia nak ceraikan bini dia sebab dia cakap bini dia curang. Logik tak? Maksudkan logik nak cerai ke tak? Maksud saya, logik tak dia punya argument tu? Tak logik. Tak logik lah Dengan kan? ayah dia Ha? Logik. Apa dia? sama dengan ayah dia. Sama dengan ayah dia? Sebab dia tak sama dengan ayah dia kan? Anugerah, kenapa awak cakap dia logik? Tak ada, tak logik. Tak logik kan? Okay. Sebab itulah girls, kalau awak nak kahwin, awak carilah lelaki yang bukan anti-vaksin. Yang bukan anti-vaksin. Lepas tu, yang at least tahulah pasal ABO blood group ni. Okay? Tahu sikit. InsyaAllah budak-budak matrik ni okey lah. Dah masuk matrik kan, dah belajar pasal multiple allele. InsyaAllah lah dia orang tahu. Okay, cari lelaki yang IQ dia tinggi sikit. Okay, jangan cari lelaki yang IQ macam tu. Okay, contoh. Alright. So, ini adalah ABO blood group. So, kalau A blood group, ini adalah genotype dia. Contohlah, saya dah bagi tahu tadi, kali nak ulang. Ini adalah contoh untuk dia punya genetic diagram. Okay, contoh genetic diagram. So, ini adalah genetic diagram blood group A, blood group B. So, bila dia cross it together, dapatlah genotype IAIB. Dapat F1 genotype, dapat gamet IAIB, dapat F1 genotype IAIB. So, bila dia buat self cross, dia akan dapat ratio 1, 2, 1. Blood group A, blood group AB, blood group B. So kat sini dia cakap phenotypic ratio may differ depending on type of cross. So genetic diagram dia akan lain. Maksudnya awak nak buat genetic diagram always balik-balik kepada soalan. Kalau soalan cakap pasal macam Ron dengan Hermione tadi, buat genetic diagram based on apa yang dia cakap. Okay, ada satu soalan dekat tutorial tak silap saya. Okay, ada yang dah dapat lecture note ke? Ada yang dah dapat lecture note? Dah sampai ke lecture note awak? Ada yang dah dapat ke? Belum. Siapa dah dapat? Belum. Siapa dah dapat angkat tangan? Okey, belum. Okey, belum. Tak apa. Mungkin area-area kepala batas ni ataupun area bertam ke tasik lugu ke hari ni atau esok dapatlah kot. InsyaAllah. Okey, kalau untuk polygenes, in polygenic inheritance, a character is controlled by cumulative effect of more than one gene. Kalau multiple allele tadi, lebih daripada 3 allele. Kalau gene, lebih daripada 1 gene. Contoh kita ada A, B, C. Okay, lebih daripada 1 gene. Lebih daripada 1 gene ni akan kontrol satu karakter. So A, B, C ni akan membawa satu karakter. Contohnya ketinggian, height in humans. So A, B, C adalah height in humans. Dia akan determine satu karakter iaitu height in humans. So kalau kita tengok, height in humans is character may be controlled by 2 genes. Okay, A and B. Each gene has a tall allele. So kalau A besar, B besar, dia adalah tall, which contribute to 1 unit. Kalau alleles A kecil, B kecil, dia adalah short allele, which contribute to 0.5 unit. So bila dia punya individual yang ada gene yang macam ni, dia adalah very tall. Okay, dia very tall. Dia contoh very tall. Li Kuang Su. Awak kenal Kuang Su tak?
Okey. Tiba-tiba je ramai. Okey, yang tu dia sangat-sangat tinggi. So mungkin dia punya gene semua dominan. A besar, B besar. Okey, kalau slightly tall siapa? Siapa Gary. Boleh lah. Okey, Gary. Okay, so boleh lah slightly tall adalah Gary. So Gary ni A besar, A kecil, B besar, B kecil. So dia slightly tall. Short saya, contoh. Saya short. So ini adalah saya punya gene. Okay, A kecil, B kecil. So 2 unit je. Kenapa 2 unit? Sebab setiap satu huruf kecil ni represent 0.5 unit. Yang besar tu represent 1 unit. Okay, so setiap tu cumulative effect tu kita panggil sebagai cumulative effect. Cumulative effect tu akan determine satu karakteristik. So cumulative effect yang ini akan memberi maksud very tall. Okay, contoh yang lain adalah inheritance of human skin color and weight in humans. And polygenes ataupun polygenic inheritance ni dia tak ada genetic diagram tau. Dia hanya teori saja. Dia hanya awak kena fahamkan apa itu polygenes. Mungkin dia akan tanya difference. Okay, differences between multiple alleles and polygenes. Kalau multiple alleles not influenced by environmental factors, polygenes can be influenced by environmental factors. Multiple allele, contoh contoh kalau saya blood group B. Katakanlah saya pergi ke Korea masa musim winter. Blood group saya akan berubah tak? Tak. Okay, not influenced by environmental factors. Katalah saya kalau untuk height, contohnya polygene height can be influenced by environmental factors. Katakanlah saya minum susu. Saya selalu minum susu. Katalah bukan sekarang saya punya growth dah stop kan, 18 dah stop dah. So katakanlah masa umur saya darjah 6, saya banyak minum susu untuk bagi tinggi. Okay, so saya punya ketinggian akan jadi tinggi lah. Okay, dia akan influence by environmental factors. Okay, kalau difference kedua, phenotype control involve genes that have multiple allele. Okay, contohnya IA, IB, IO, IA, IB, IO, IA, IB macam tu. Phenotype is controlled by more than one gene. So polygene tadi ada A besar, B besar, C besar, contoh. Okay, multiple allele traits involve discontinuous variation. Maksudnya kalau saya blood group B daripada saya kecil sampai bila-bila lah saya blood group B. Okay, sebab discontinuous variation, dia tak akan continue. Kalau untuk polygenic traits contohnya weight. Okay, katakanlah saya sekarang berat saya macam ni. Katakanlah start daripada esok sampailah hujung tahun bulan 12 ni, saya makan junk food je. Okay, saya makan junk food, saya makan benda manis. So berat saya akan bertambah. So itu adalah continuous variation. Okay, polygenic traits involve continuous variation. Okay, dia akan berubah. Alright? Okay, itu adalah untuk polygenes. Dan kita ada link genes. Okay, this is my favorite. Sebab dia selalu keluar dalam exam, link gene ni. So saya suka. Okay, link gene, apa itu link gene? Link gene adalah genes located on one same chromosome. Okay, genes located on one same chromosome. Yang ni. A dengan B duduk dekat satu kromosom yang sama. Dia tak akan separate during meiosis. Okay, they will inherited together. Okay, they do not separate in meiosis and they will inherit together. Contoh macam link gene ni senang nak faham adalah okay, kalau rambut awak hitam, awak mesti ada lesung pipit. Contoh rambut awak hitam, awak mesti ada lesung pipit. Macam tu. Okay, itu adalah, tapi dia bukan, lesung pipit ni bukan link gene, dia adalah mutation. Bukan mutation, dia defect. Okay, muscle punya defect. Ni, okay. Katakanlah awak blonde, mata awak mesti biru. Okay. Rambut awak blonde, mata awak mesti biru. Itu dia punya link. Itu maksud dia link gene. Okay, link gene located on the same chromosome and do not separate in meiosis. Okay, they link together. Alright, so kalau the genes tend to be inherited together, macam contohnya macam ni lah.
R dengan S, R dengan S. Kalau untuk dihybrid cross yang biasa, contohnya yang sebelah sini, ini adalah dihybrid cross yang biasa. Yang ni. Ini normal dihybrid cross. Normal dihybrid cross, gene R dengan S ni dia akan terpisah macam ni. Okay? Tapi kalau untuk link gene, R dengan S tu dia tak terpisah. Dia inherited on the same chromosome. Okay? Lepas tu, dia punya ratio does not follow Mendel's law. Dia tak follow Mendel's law. Mendel's law cakap, kalau dihybrid cross, ratio dia berapa? Untuk dihybrid cross, ratio berapa? Ratio berapa? 9331. Thank you Aina, 9331. Tapi kalau untuk link gene, dia punya ratio bukan 9331. Bukan, tak akan dapat 9331. Kenapa? Okay, kita tengok contoh. Kita tengok contoh untuk yang body colour and wing size in Drosophila. Okay, lalat Drosophila species. So gene for both character are linked. So dia dah cakap dah ayat macam ni. Ayat macam ni, so kita tahulah kita kena buat link gene. So allele for grey body adalah B besar, allele for black body B kecil, allele for normal wings V besar, allele for vestigial wing V kecil. Alright. So bila kita buat cara nak tulis genotype. Cara nak tulis genotype. Cara nak tulis genotype, awak boleh guna cara pertama. Okay, ni cara pertama iaitu awak boleh buat slash. B besar V besar slash B besar V besar. Ataupun cara kedua, awak buat palang. Dua-dua cara betul. Okay, dua-dua betul, tak ada masalah. So kalau homozygous grey body normal wings, ini cara tulis dia. Sama ada B besar V besar slash B besar V besar or this one. Okay. Homozygous black body vestigial wings, B kecil V kecil slash B kecil V kecil ataupun macam ini. Kalau saya suka yang ini sebab nampak lebih kemas. Tapi ikut awak nak buat macam mana. Right? Kita tengok link gene ni ada dua. Satu without crossing over, satu lagi with crossing over. Crossing over ni berlaku dekat mana? Masa bila crossing over ni? Masa bila crossing over ni? Prophase 1. Thank you Aina lagi. Thank you Aina, prophase 1. Okay, prophase 1. So link gene without crossing over, kita tengok dulu test cross on heterozygous. So mula-mula dulu dia buat pure breeding. Okay, mula-mula dia buat pure breeding ataupun true breeding. So maksudnya homozygous dominant cross dengan homozygous recessive. Turunkan gamet, dapatlah F1 yang heterozygous. Lepas dapat F1, dia buat test cross. Kalau test cross kita nak cross dengan siapa? Homozygous recessive. Pandai Tuan Nur apa ni? Tuan Nur Anis Afika. Nama panjang. Bagus, awak yang first masuk kelas saya tadi. Okay. Cross dengan homozygous recessive. So kalau kita tengok ini, this is test cross of link gene without crossing over. So kita ada grey normal wings cross dengan black vestigial, dapatlah ratio 1:1. Okay. Tapi yang kita belajar, yang selalu keluar dalam exam adalah yang ni. Link gene with crossing over. Okay, link gene with crossing over. If test cross is done on an individual which is heterozygous, the phenotypic ratio of the offspring do not conform to the 1:1:1 nor the 1:1:1. Okay, maksudnya bila kita buat test cross macam tadi tu, okay, contoh macam ni kita buat test cross, ratio kita tak akan dapat 1:1. 1:1 ni pun tak akan dapat. Apa yang kita akan dapat result kita? Kita akan dapat 4 result, dapat 2 value yang besar, 2 value yang kecil. Value yang besar tu dikira sebagai parental phenotype. Value yang kecil adalah recombinant phenotype. Okay? Contohnya, kalau kita tengok genetic diagram ni, tengok nombor-nombor ni. Okay? 965, 944, 206, 185.
obviously nombor yang ini adalah yang besar. Kan? Kan? Ya, madam. Okay, thank you. Saya nak tahu ada orang ke tak je. Okay. 965, 944 adalah nombor yang besar. Large number. So, bila large number, dia refer kepada parental phenotype. Apa itu parental phenotype? Maksudnya, dia punya phenotype sama macam parent. Grey normal, sama macam parent yang ni. Black vestigial, sama macam parent yang ni. Okay. Recombinant phenotype refer to dia adalah phenotype yang telah berlaku crossing over. Okay, phenotype yang telah berlaku crossing over. And nombor dia, nilai dia adalah sedikit. Okay, kita tengok dulu genetic diagram ni. Okay, kita tengok dulu genetic diagram ni. Kita ada grey normal wings, black vestigial wings. Okay, heterozygous cross with homozygous recessive. So, cara nak turunkan gamet, tulis B besar, V besar. Copy balik B kecil, V kecil. Then, lepas tu awak kena buat apa? B besar ni, okay, yang ni, letak dekat sini. B besar, copy balik. V kecil, pergi sebelah sini. V besar, pergi sebelah sini. So, bila V kecil pergi sebelah sini, dapatlah B besar, V kecil. Bila V besar ni pergi sebelah sini, dapatlah B kecil, V besar. Okay, yang ni. Ini adalah crossing over. Gamet terhasil daripada crossing over. Okay, yang tu. Alright. So, yang ni awak turunkan gamet. So, obviously lah BV je saja. Okay, satu je. So, bila kita buat fertilization, cross it together, dapatlah grey normal. Dapat black vestigial, dapat grey vestigial, dapat black normal. So, ini adalah dia punya results. Okay. So, linked gene with crossing over akan ada 4 gamet. Macam mana nak turunkan gamet? First, awak copy dulu. Lepas tu letak B besar. Lepas tu pindah yang sebelah dia. Partner masing-masing tu pindah. Crossover. Okay. Crossover. Alright. So, ini adalah contoh yang kedua dengan cara tulis yang kedua. Okay. Cara tulis kedua yang buat palang tu lah. Okay, bila kita buat palang, sama je B besar, V besar, B kecil, V kecil. Yang ni awak copy balik, V kecil pergi pada sini, V besar pergi pada sini. So, dapatlah ni. Okay, daripada crossing over. Okay. Alright, lepas tu saya skip sex linked gene, saya pergi kepada genetic mapping. Okay, genetic mapping. Sebab genetic mapping ni berkait rapat dengan linked gene. So, genetic mapping, define genetic mapping, calculate the genetic distance between gene using the given recombination data, identify the position or order of genes along a chromosome based on recombination data. So, apa itu genetic mapping? Dia adalah method to determine the position. Okay, method to determine the position sequence of genetic loci along a chromosome. Maksudnya kita nak tengok berapa jarak antara dua gene dekat satu kromosom. Okay, berapa jarak? Berapa jarak? Bukan sentimeter. Sentimeter besar. Lagi kecil lagi. Map unit kita panggil. Okay. So, lagi jauhlah dua gene, lagi jauhlah gene tu, lagi senang crossing over will occur. Okay, the farther apart the two genes, the higher probability of crossing over will occur. Okay, contohnya adalah yang ni. Genetic mapping formula, kita ada, ini adalah dia punya formula, COV equals to number of recombinant over total number of offspring times by 100. Kalau soalan 3 markah, markah pertama adalah awak tulis formula. Dapat 1 markah. So, number of recombinant over total number of offspring times 100. Bila dapat nilai 100 ni, contoh dapat 1%, awak kena tukar kepada map unit. Ini adalah awak punya jawapan final answer. Okay, ini adalah final answer. Map unit. Awak boleh guna unit map unit ataupun awak boleh guna centimorgan. Okay, centimorgan. Okay, today the word centimorgan is often used. So, kalau kita tengok yang ini, contoh, kita tahu nombor kecil adalah recombinant. Okay, so COV plus 206 tambah 185 over total number of offspring 2300
times by 100 dapatlah 17%. So bila dapat 17%, tukar kepada map unit, dapatlah map unit. Okay, 17 map unit. Kalau soalan suruh kira map the chromosome. Kalau map the chromosome, barulah awak lukis macam ni. Okay, map the chromosome. Alright. So saya bagi masa untuk awak buat yang soalan ni. So exercise 2 dengan exercise 3. Sekejap. Exercise 2 and exercise 3. Okay, buat dulu exercise 2. Okay, saya bagi masa 3 minit boleh? Sebelum habis. 3 minit Alright, 3 minit. Alright, so apa jawapan untuk yang ni? Berapa jawapan? Apa jawapan? Cara Berapa dia jawapan? kira macam tadi kan? Kira macam tadi. Kira yang macam ni. 20%. 20%. Okay, kalau awak tulis 20, berapa tadi? Oh. Okay, 20. Hafizata cakap 20%. Kalau awak tulis 20% saja, awak still tak dapat markah final answer. Final answer, lepas awak tulis 20% ni, awak kena tulis sebagai 20, berapa dia punya? Map unit kan? Awak kena tulis 20 map unit. Ataupun awak boleh tulis centimorgan. Okay, C kecil M besar. Centimorgan. Okay, 20 map unit ataupun centimorgan. Baru dapat satu markah. Okay, lepas dapat peratus tu, tukar kepada map unit ataupun centimorgan. Kalau yang ni, apa jawapan? Apa jawapan?
4 map unit. Berapa? 4. 4. Yang lain dapat 4 tak? Kalau dapat angkat tangan. Okay. Bagus. Thank you. So 4 apa Hafizatul? Map unit. Map unit. Okay, 4 map unit. Tapi awak tengok soalan dia map the chromosome. Bila dia soalan awak dapat je 4 map unit, tapi soalan tak yang ujung ni cakap map the chromosome. Maksudnya awak kena lukis yang macam ni. Awak kena lukis macam ni, map the chromosome. So tadi kita ada 2 gene iaitu C dengan S kan? C dengan S. So C dengan S. So bila soalan map the chromosome, awak kena lukis macam ni. Apa lagi? Awak kena lukis macam ni. Map the chromosome. Okay, katakanlah saya nak lukis. Okay, saya tolong lukiskan untuk awak. Allah sengit. C besar, S besar. Map unit 4 kan? 4, ya Allah bracket saya. 4 map unit. Okay, tengok soalan nak apa. Kalau soalan suruh cari COV sahaja, calculate COV. Okay, kira sampai COV je lah. Katakanlah soalan suruh lukis macam ni. Map the chromosome. Okay, map the chromosome. Bila map the chromosome, awak kena lukis macam tadi. Katakanlah soalan satu lagi, pattern dia bagi macam ni Dia dah bagi value. P, Q, R and S genes are linked. COV for pairs of genes are as follow. PQ 35%, PR 5%, RQ 40%, QS 10%, RS 30%. So, macam mana nak map the chromosome? Start with the highest COV. Kita start dengan 40. Okay, 40%. So, bila awak tulis RQ 40%, buat satu line RQ. Ya, tak payah listen. Sekejap Saya buat ni. Dah hilang. Okay, kalau awak nak lukis, okay, lukis dulu yang ni. Okay, R and Q, tu lukis R and Q. Buat satu line up RQ 40. Lepas tu pergi kepada seterusnya iaitu 35%. P dengan Q 35%. So sini P dengan Q 35%. Lepas tu R and S 30%. R awak dah letak dah mula-mula tadi. Buat S saja 30%. So bila awak dah letak PQ, RQ, RS, awak akan dapat nilai P dengan R, Q dengan S. Okay. Itu saja untuk genetic mapping. Yang penting tahu macam mana nak kira. Dan lepas dapat percentage, tukar kepada map unit. Lepas tu kalau soalan suruh lukis map the chromosome, lukis macam ni. Okay, lukis macam yang ni. Okay, map the chromosome. Lagi apa? Itu saja untuk genetic mapping. Set seling gene tak sempat. Okay, set seling gene awak boleh discuss kot dalam kelas. Okay, dalam tutorial set seling gene. Apa itu set seling gene? Apa contoh set seling gene? And mungkin boleh try buat soalan lah. Alright, ada soalan tak nak tanya? Setakat ni? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau ada soalan angkat tangan. Tak ada. Tak ada, percayalah. Okay. Alright. So, I think that's all for today. Make sure you 80 orang. Okay, 80 orang tolak 2, 78 lah. Sepatutnya ada 85 kelas awak ni. K2, 85. Ada yang mesej saya dia ada pergi vaksin. Yang ada masalah internet nanti saya akan bagi quizzes pula. Saya akan bagi link. Okay, saya akan bagi link untuk link untuk quizzes untuk non Mendelian inheritance